Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Kuching City, yang mana Kedah berjaya menang 3-0 hasil jaringan dari Akmal Zahir 2 dan 1 dari Hidalgo. Dan untuk game ni sekali lagi Lira masih lagi tak skor dan juga boleh dikatakan masih belum ada improvement. Balotelli adalah seorang player striker yang mobile, tetapi dari segi finishing dia agak kurang. Namun begitu, kita boleh katakan yang kemenangan 3-0 ni adalah kemenangan yang bagus. Akmal Zahir berjaya menjaringkan gol yang boleh dikatakan taraf-taraf Puskas punya award, dan pasukan Kedah juga bermain dengan agak baik untuk game ni dan ada banyak improvement lah untuk mereka boost mereka punya confidence sebelum mereka berehat untuk international break pada minggu hadapan lah. So kita akan jumpa balik bulan April nanti. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah perkara yang positif untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni yang boleh saya highlightkan? Perkara pertama yang boleh saya highlightkan tentang pasukan Kedah adalah di bahagian tengah, iaitu penggunaan dari Amir Bek, Ott dan juga Litak. Tetapi yang paling saya nak highlightkan adalah tentang Amir Bek, yang mana untuk game ni kemungkinan besar ramai akan menyatakan yang bahagian tengah Kedah, Amir Bek dia tak naik terlalu tinggi, dia tak bagi contribution kepada bahagian hadapan dan sebagainya. Ya, benar. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada gameplay yang diterapkan oleh Kuching City, mereka banyak overload di bahagian tengah dan mereka cepat untuk melakukan pressing ke arah kawasan pasukan Kedah sendiri. So mereka bermain dalam high pressing. Jadi apa yang dilakukan oleh Amir Bek pada perlawanan ni adalah satu tindakan yang bagus, yang mana beliau lebih memfokuskan diri beliau untuk sentiasa berada di bahagian back to pasukan Kedah, iaitu di antara Akmal Zahir dan juga Boyan Siga, untuk memastikan yang dia boleh cover up bahagian tengah Kedah daripada ditembusi melalui gerakan, dan juga untuk mengelakkan pasukan Kedah dari kehilangan bola di kawasan sendiri akibat daripada pressing ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kuching City. Tu sebab untuk game ni Amir Bek lebih bertindak kepada defensive player, dia lebih kepada untuk bertahan dan memberi coverage dan juga support kepada back four pasukan Kedah sekiranya Kedah dalam fasa build up ataupun Kedah dalam fasa diserang. So benda tu bagus lah apabila Amir Bek mampu menjalankan tugas as a defensive player di bahagian tengah dengan sangat cemerlang, dan kita boleh lihat lah bagaimana dia berjaya untuk mematahkan serangan pasukan Kuching City di bahagian tengah. Dia cuba memberi support kepada pasukan Kedah yang nak build up daripada bawah dengan sangat baik. So memang Amir Bek bermain dengan sangat baik. Memang contribute dia tak semacam game-game sebelum ni lah, sebab Kuching City overload bahagian tengah dan melakukan pressing yang lebih tinggi di kawasan Kedah sendiri. So Amir Bek kita patut puji. Yang kedua, kita boleh puji juga tentang Litak dan juga Hidalgo, yang mana kalau kita lihat peranan Litak untuk game ni, dia seakan-akan bebas, tetapi kebanyakannya Litak akan membentuk combination play bersama dengan Hidalgo di bahagian kanan, yang mana Litak lebih kepada pembukaan game untuk cover up kawasan half space Kedah, dan dia memberi ruang kepada Hidalgo untuk exploit ataupun memasuki zon pasukan lawan di bahagian wide area ataupun masuk lebih narrow berhampiran dengan D-box. So banyak combination play yang berlaku antara Litak dan juga Hidalgo, dan akan berlakunya pertukaran posisi antara kedua-dua player ni lah. Sekiranya Litak berada di bahagian wide area, maka Hidalgo akan masuk ke half space. Sekiranya Litak berada di half space, Hidalgo akan stay untuk berada di wide area. Tapi mostly untuk game ni kita boleh nampak yang combination play antara kedua-dua player ni memang sangat efektif, dan hasilnya gerakan tercipta dan berjaya untuk memastikan yang combination play antara kedua-dua player ni menjaringkan satu gol apabila Hidalgo berjaya untuk mendapatkan bola dari lorongan Litak untuk menjaringkan
memberikan gol buat pasukan Kedah. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh juga puji Hidalgo yang mana untuk game ni mostly dia banyak cover bahagian wide area pasukan Kedah dan dia bermain dengan skill individu yang bagus dan dia juga banyak supply bola ke dalam di box pasukan Kedah. Tetapi sayang, banyak hantaran-hantaran yang dilakukan gagal disambut dengan baik oleh pemain-pemain Kedah dan juga kadang-kadang hantaran tersebut tak sampai sebab numbers of player pemain Kedah yang ada dalam di box agak berkurangan lah. Tetapi dari segi combination play, dia dengan Lita dah memang sangat efektif. Dan yang paling penting, di bahagian kanan juga kita boleh lihat apabila Hidalgo bermain dengan baik, dia juga akan mendapat support yang banyak daripada Wan Amirul Afiq. Walaupun Wan Amirul Afiq kena red card pada alah minit tu, tetapi kita tak boleh nafikan yang Wan Amirul Afiq juga bermain dengan sangat baik dari segi supporting play, yang mana dia banyak buat overlap untuk membantu Hidalgo. Cumanya dari segi crossing mungkin agak kurang baik lah, tetapi benda tu boleh improve untuk next game. Dan daripada segi defending pun kita boleh tengok Amirul Afiq berjaya bertahan dengan baik dan mengekang asakan-asakan yang dilakukan oleh Kuching City yang banyak lah. So apa yang boleh diperbaiki oleh Wan Amirul Afiq adalah in term of attacking, mungkin ketika dia naik buat overlap, dia perlu lebih tenang dalam melakukan final crossing ataupun hantaran-hantaran ke dalam di box untuk memastikan hantaran-hantaran lebih berkualiti. Yang kedua, ketika bertahan mungkin dia boleh jaga sikit emosi, sebab Kedah pun buat masa sekarang boleh dikatakan dari segi mentaliti dan emosi agak kurang stabil, yang mana boleh dikatakan mengutip kad merah dan sebagainya. So mungkin boleh kawal lagi lah untuk memastikan yang untuk the next game kita tak rugi dan kita tak kehilangan pemain. Tetapi benda tu boleh kita pujilah yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk gameplay pasukan Kedah di bahagian back 4, kita boleh tengok sebenarnya dalam fasa build-up Kedah still lagi bermain dengan inverted fullback, iaitu sama ada Amirul Afiq ataupun Arif Farhan. Tapi mostly Arif Farhan lah yang akan masuk ke half space untuk membentuk gandingan bersama dengan RB Bright sebagai double pivot. So benda tu sedikit memberi impak yang positif dalam fasa build-up untuk pasukan Kedah memulakan serangan dari bahagian bawah dan juga progress the ball dari satu department ke satu department. Dan peranan daripada Al-Hafiz untuk game ni kita boleh nampak beliau sangat cemerlang lah waktu first half, yang mana banyak gerakan-gerakan yang lincah dilakukan oleh Al-Hafiz dan Kedah pula bermain as a struktur, as a team play, yang mana banyak gerakan-gerakan Kedah dah nampak yang mereka dah membina baik-baik ataupun membina corak serangan sebagai satu tim, dan mereka mula untuk selesa dalam penggunaan switch play dari satu bahagian ke satu bahagian, bagaimana Hidalgo open kepada Al-Hafiz dan sebagainya. So benda tu memang sangat positif lah, dan mendapat bantuan Manny Ott yang bermain as a number 8 untuk game ni. Tetapi Manny Ott more to offensive lah, so Manny Ott pun dia akan cover banyak half space dan dia akan cuba menempatkan diri dia di dalam di box untuk menerima bola sekiranya Lira tak boleh nak terima bola lah. Dan satu gerakan yang berjaya dihasilkan, Ott berjaya mempunyai satu shot on target ke arah gawang Kuching City, tetapi sayanglah percubaan tersebut tak gol. Tetapi contribution dia di dalam di box memang sangat-sangat efektif lah, dan dalam di luar di box dia akan cuba untuk cover half space dan sentiasa memberi support kepada Fayyad ataupun kepada Al-Hafiz sepanjang game. That is a good thing tentang pasukan Kedah lah. Cumanya Kedah still lagi ada kelemahan yang ketara untuk pasukan Kedah sebenarnya adalah di bahagian striker, yang mana Kedah ada Lira, Kedah ada Balotelli. Kedua-dua player ni mempunyai masalah yang berbeza, tetapi salah seorang ada advantage ataupun ada kelebihan, ada positive side, yang seorang lagi tak ada positive side. Faham tak? Okey, apakah kelemahan Lira? Kelemahan Lira, dia adalah seorang striker yang tak mobile. Bermaksud dia kurang bergerak, walaupun ada nampak dia bergerak, dia pressing dan sebagainya, tetapi dari segi positioning, dari segi pressing yang dia lakukan dalam game ni adalah tidak memberi impak yang positif kepada bahagian serangan. Dan kalau kita lihat juga, Lira ni dia tak sangat mobile. So apabila dia tak mobile, bahagian tengah tak boleh nak open game kepada beliau. Dan kita boleh tengok ada beberapa hantaran yang cuba dilakukan kepada Lira dah berada dalam kedudukan yang offside. Dan dalam pada masa yang sama, banyak
banyak direct passing dilakukan kepada Lira untuk Lira hold the ball ataupun untuk dia shielding the bola untuk create ataupun untuk create space kepada rakan-rakan untuk dia open balik. Dia masih lagi tak boleh juga apabila dia kena man to man marking, dia akan jadi blank, dia akan senang dipatahkan. So dia ada physical, tetapi physical dia tak bagi advantage, dan dari segi finishing pun dia memang kurang, positioning dia kurang, dan dia tak mobile. So benda tu tak memberi impact yang positif lah kepada bahagian serangan Kedah yang boleh dikatakan agak bagus dari segi create chance dan juga dari segi movement punya attacking. Jadi Lira punya spoiler kat situ lah. Tetapi kemasukan Balotelli, benda tu positif. Sebab apa kemasukan Balotelli positif? Sebab Balotelli ni dia mobile, dia banyak bergerak, dia pandai cari ruang, dia pandai tempatkan diri dia di dalam kedudukan yang bagus dan sebagainya untuk menerima hantaran-hantaran. Dan untuk game ni juga Balotelli ada peluang yang terhidang yang boleh dikatakan sepatutnya skor kan. Tetapi kelemahan Balotelli adalah dari segi finishing, yang mana dari segi decision making dan juga daripada segi hold ball control dia agak kurang, yang mana boleh dikatakan dia agak lemah dari segi finishing. Dan kadang-kadang bila dia dapat bola, dia control ball, dia terlalu terlajak, body balance dia agak kurang, menyebabkan dia kehilangan bola. So antara dua player ni, kita memerlukan player yang seperti Balotelli yang mobile tetapi mempunyai finishing yang bagus dan lebih cepat untuk membuat decision dalam kedudukan fasa akhir untuk score goal. So benda tu yang Kedah kurang antara dua player ni. Tetapi daripada segi create chance, Balotelli is the better player lah. Cumanya dari segi match fitness pula, Lira ada kelebihan. Dia boleh bermain dalam 90 minit ataupun dalam 70 ke 80 minit. Tetapi Balotelli match fitness dia agak kurang. Kita boleh nampak apabila beliau dimasukkan, dia hanya boleh sustain dia punya gameplay lebih kurang dalam 15 ke 20 minit sahaja. Tetapi more than that, kita boleh nampak yang dia akan kelelahan. So benda ni lah yang menjadi masalah utama kepada pasukan Kedah apabila striker mereka tak boleh nak convert the chance. Tu sebab kita boleh lihat game ni yang score goal adalah defend dan Hidalgo, dan yang paling efektif corner kick lah, saya boleh puji, yang mana corner kick Kedah berjaya menjaringkan gol yang kedua melalui corner kick pada perlawanan ni. So that is a good thing. Akmal Zahir berjaya tanduk. Dan untuk corner kick juga kita boleh tengok Hidalgo, kalau dia ambil di bahagian Hidalgo, Kedah akan ada corner kick yang efektif, yang mana banyak on target. Dan tetapi sayanglah keeper kadang-kadang baca, kadang-kadang Kedah tak boleh nak finish dengan header ataupun error duel dengan baik. Tetapi mostly Hidalgo berjaya supply bola dari corner kick dengan sangat baik berbanding dari segi litak punya gameplay lah. Dan untuk Akmal Zahir, game ni dia buktikan lah kemampuan dia, yang mana ramai kalau tengok kat TikTok lah, bukan kat YouTube, ramai tanya saya kenapa tak gantikan Akmal dengan Bonai. Dan akhirnya game ni Akmal buktikan sebab apa dia boleh bermain dan bukannya Bonai. Sebab apa? Sebab dia ada attacking minded punya player, finishing bagus, heading bagus, area duel bagus, distribution ball dia bagus. So memang dalam taktikal Nafuzi, he needs that type of player lah. So memang pujian lah untuk Akmal Zahir. Untuk Kuching City, apa yang boleh saya puji, mereka menunjukkan gameplay yang agak lawa. Pressing mereka menyebabkan Amerbek kena drop deep lebih ke bawah. So effectively, cumanya mereka tumpul untuk beat pertahanan Kedah lah. Jadi apabila mereka tumpul untuk jadi lebih kreatif di bahagian hadapan, menyebabkan pasukan Kedah lebih senang untuk engage dan juga patahkan serangan tersebut lah. Jadi secara kesimpulannya, gameplay Kedah dah improve, Kuching City pun improve. Cumanya Kuching City tak ada luck, kena baiki lagi di final third. Dan itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.